Terima kasih kepada penonton Sejahtera Asia. Hari itu kita mungkin masih santai-santai. Santai-santai. Nak berlagu indah. Tapi saya sebab berlagu sebab kita ada tetamu istimewa pagi itu yang akan kelakar tentang topik yang kita angkat, iaitu capai lebih 100,000 subscriber Abun Bilun kongsi ilmunya. Yang pastinya kita bersama dengan social media influencer, YouTuber kita, Abun Bilun. Apa khabar kita? Ya, Pagi, khabar baik. Encik Abun. Saya saja tanya bahasa Sharon. Sarawak ni. Biar Kami patih tu. Ya. Biar dah biasa. Okey, dah biasa. Boleh, dia faham, dia dah faham. Okey, terima kasih Wan dan juga Sharon. Ya. Sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih kepada TBS kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk di dalam program Sejahtera Asia. Ya. Dan kami di Sejahtera Asia juga ingin wish Encik Abun dengan keluarga Merry Christmas. Merry Christmas. Terima kasih Merry kerana Christmas juga. sudi bersama kami di Sejahtera Asia untuk menggongsikan tips-tips bagaimana nak jadi YouTuber yang terkenal lah. Mungkin selepas ni saya dengan Nur Alif boleh jadi YouTuber dan anda di luar sana pun mungkin boleh mendapatkan tips ini untuk menjadi inspirasi kepada anda menjadi YouTuber yang terkenal. Jadi sebagai mukadimah kita ya pagi ni Encik Abun, mungkin boleh kongsikan sejak bila terinspirasinya untuk menjadi YouTuber. Ya. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya. Okey, nama saya Abun Anak Bilun. Nama channel saya Abun Bilun lah ya. Saya sudah berkahwin, mempunyai seorang anak satu lah. Saya sudah lama menetap di Johor Bahru sejak dari tahun 1997. Sejak bapa saya membawa kami keluarga berhijrah ke sana. Sampai sekarang saya duduk di sana dan ibu bapa saya sekarang sudah balik kerana mereka tidak bekerja lagi dan hanya duduk di kampung lah ya. Sebelum saya berkecimpung dalam dunia YouTuber ni, saya bekerja di sebuah di perkapalan iaitu di Brazil dalam oil and gas. Saya di sana selama 7 tahun lebih sejak 2013 sampai 2019. Masa tu saya belum mengenal lagi YouTube ni. Saya hanya tengok-tengok begitu sahaja, tidak mendalami lah. Jadi kenapa saya masuk ke dalam YouTube ni? Sebab saya suka merakam video dan saya nak buat kenangan. Macam saya balik ke kampung saya macam saya balik ke kampung saya dari luar negara, saya akan merakam video, saya akan masak, panggil family, datang-datang semua makan bersama-sama. Jadi dari situ saya rakam, editing sendiri. Memang saya tidak ada mana-mana tulang belakang lah. Cuma saya belajar sendirilah dengan daripada YouTube juga saya belajar, daripada cara buat ini, cara buat itulah ya. Jadi saya rakam semua saya punya video macam saya bawa masak, panggil family semua. Jadi saya akan upload di YouTube. Jadi saya anggap ini kenangan saya simpan untuk kenangan. Saya anggap ini hobi saya lah. Saya tak nak tak buat untuk saya punya career lah, bukan. Tak ada minat langsung pun dalam YouTube ni. Memang tak ada minat. Memang saya buat hanya suka-suka dan hobi ya. Dari situ saya subscriber saya mula makin saya nampak ada perkembangan dan saya makin belajar lagi dalam dunia YouTube ni. Apakah gaji yang kita dapat, macam mana kita dapat gaji. Saya belajar lagi editing apa semualah. Jadi timbul pula rasa minat saya dari situ. Jadi saya mula berminat. Saya melihat kenapa orang lain ada channel, kenapa saya tidak ada channel. Jadi saya dari situ melihatlah orang banyak berjaya menjadi seorang YouTube ni influencer. Jadi kenapa saya tidak mengambil kesempatan dan peluang ini. Memandangkan kalau YouTube ni dibayar sangat baguslah, lumayan. Kalau kita tahu menggunakan dia, macam kita ada idea yang bagus dan yang kreatif. Jadi kita boleh mendapat lebih daripada gaji macam kita bekerja sebelum ini hanya begitu saja. Tapi bila kita masuk dalam YouTube ni, bila kita lebih rajin, lebih banyak kita dapat macam gitu dia. Maksud dia lebih banyak usaha, lebih banyak konten video yang makin kita buat. bersemangat kita, makin bersemangat. Makin kita nampak angka-angka dekat situ, kita makin bersemangat. Makin banyak kosong-kosong kat belakang tu. Betul. Makin semangat sebenarnya. Itu yang Abun nak kongsikan dengan kita. Jadi kita nak tanya juga Abun lah sebagai seorang YouTuber juga. Bagaimana pula inspirasi daripada seorang YouTuber ni? Mungkin seperti yang Abun cakap tadi, dah ceritakan tadi, tak minat
minat pun. Mungkin sebelum ni lepas minat pula, siapa yang diinspirasi ke maksud dia sebagai idola YouTuber lain? Ya, macam saya ni selalu melihat konten-konten daripada Indonesia lah, yang mereka yang sudah berjaya di peringkat yang tertinggi kan. Macam adalah nama-nama dekat situ saya lihat. Jadi dari situ saya mendapat inspirasi, macam idola saya sekarang macam Run Entertainment tu kan, dia tu yang paling top di Indonesia tu kan. Jadi di situ saya mula berminat mendalami YouTube ini dengan lebih jauh lagi. Macam mereka, jadi mereka macam senang ya. Kita lihat setiap hari mereka ada konten, macam keluarga kita pun gembira bila kita buat konten bersama-sama macam dia lah. Kita cuba buat macam dia. Jadi dari situlah inspirasi saya dan mereka lah jadi idola saya lah. Tapi kan Cik Abun, saya terfikir sebab yang Cik Abun dah kongsikan tadi, permulaan dari YouTuber ni adalah daripada suka-suka, daripada berminat. Tapi kita perlu juga kemahiran dan ilmu. Contohnya dalam editing video ataupun nak buat naik suara dan tulisan-tulisan yang ada dalam tu. Dari mana Cik Abun mendapat ilmu dan kemahiran untuk mempercantikkan lagi, memperkemaskan lagi video dan konten yang dibuat naik? Ya, itu pun saya belajar macam mana. Contohnya sekarang ini, yang satu contoh, saya nak video saya supaya tidak bergegar. Saya ajar anak saya supaya dia mengambil video dengan bagus lah, angle yang bagus. Lepas tu saya pun sama-sama berpandangan berkongsi pandangan pendapat dengan anak saya Justin, macam mana nak editing ini. Dia lebih cepat daripada saya sebab dia budak lagi tu, stabil dan tidak bergoyang. Lagi satu, editing pun dia ajar saya macam ni, apps ini yang digunakan. Jadi banyaklah kita belajar, dan apabila malam apa yang kita perlu, kita mesti ada lighting kan. Jadi macam yang kita punya mic tu, kalau nak lebih bagus kita kena beli yang bagus lagi. Kalau yang beli murah tu nanti kita punya suara pun tidak sampai dekat sana. Jadi kita ada juga cabaran di situ, macam guna mic kita kena dekat di situ. Macam saya ni konten memasak, jadi mic tu selalu dekat dengan saya lah. Jadi apa yang kita lihat di situ, semua peralatan kita tu mesti mencukupi. Dia macam itulah cakap tadi, yang semua editing, semua yang tu yang mikrofon lupa pula saya. Kira Cik Abun buat research dahululah. Research dahulu ya. Saya juga ada belajar juga daripada tip-tip dari YouTube juga. Bukan daripada saya sendiri. Dari YouTube, macam kita tak faham, kita tengok dekat YouTube. Semua ada dekat situ. Betul. Tinggal kita nak cari, mahu tak mahu je sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita lambat faham. Jadi kita berulang-ulang juga kita melihat di dalam YouTube tu. Macam mana nak buat ni, macam mana nak buat tu. Betul itu. Bila kita lihat video-video yang dihasilkan oleh Abun Bilun sendiri, kebanyakan dia adalah video masakan. Mungkin apa sebenarnya yang ingin Abun sampaikan daripada video yang boleh kata kenapa memasak? Sedangkan orang kenal Abun Bilun seorang lelaki dan sebagainya. Sebab sinonim dengan memasak ni adalah wanita. Kenapa memasak, Abun Bilun memasak sebenarnya? Itu ialah minat saya. Minat saya dari kanak-kanak lah. Saya suka memasak. Saya suka makan masakan saya sendiri. Jadi lepas kadang-kadang saya nak juga orang merasa masakan saya. Jadi timbul dari minat saya tu daripada saya kadang-kadang saya melihat mak bapak saya masak, ayah saya masak. Macam bapak saya dia suka masak dalam buluh, macam gunakan daun pisang. Mak saya selalu yang kukus-kukus. Macam masakan kami orang Iban lah macam tu. Masakan eksotik, semua masakan lah kita, tradisi. Jadi semua kita makan lah. Jadi kalau kita bercakap tentang masakan eksotik tu kan Cik Abun, mungkin ada dalam kalangan individu yang kurang senang, macam mungkin melanggar sensitiviti mereka. Pernah tak menerima sebarang komen ada yang tidak berkenan dengan konten yang Cik Abun buat naik? Ada. Kadang-kadang mereka pun ada marah jugalah kerana saya makan ini, makan itu. Dia orang komen di situ macam ini tidak perlu dan tidak perlu dimakan lah. Jadi saya kadang-kadang masa dalam konten saya ni saya menerangkan kepada mereka juga kerana ini makanan kami dari dulu, dan kepada anda yang tidak makan yang ini, cari benda yang boleh dimakan tapi rempah kita sama aje. Betul. Rempah yang kita gunakan sama. Jadi cuma yang tidak halal tu kami makan, dan yang halal tu cari yang boleh dimakan lah. Macam ayam ke ikan boleh tukar. Macam saya makan katak ke,
makan biawak ke dan banyak lagi eksotik yang lain. Itu boleh ditukar. Tukar, kan? Itu kita ambil positif, jangan ambil negatif. Betul. Ia boleh di Dan apa juga kata saya selalu mengingatkan pada diri saya sebelum saya bercakap di depan kamera, saya akan mengingatkan diri saya untuk selalu dalam hati saya selalu tidak akan menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Saya akan buat spontan dan gaya hidup saya sendiri. Betul. Jadi saya ingin penonton yang menonton saya punya channel mereka terhibur dan gembira macam gitu. Kita nak santai-santai. Ya, lah, santai-santai tak je. menyentuh Tidak mana-mana serius. sensitiviti. Saya suka melawak juga, saya suka berlakon juga, saya suka memasak lah. Itu. Menyanyi? Menyanyi pun suara saya tak sedap. Boleh tapi menyanyi suka, boleh. tapi suka menyanyi. Tapi itulah yang menariknya Wan, sebab dia sebenarnya mempamerkan gaya hidup masyarakat Iban kan Ya, daripada betul. dahulu Ya. hingga sekarang sebenarnya. Mengekalkan tradisi itu sebab Ya. kalau tak ada orang macam Kita pun Abu tak ni, tahu kan. generasi akan datang tak tahu Ya, betul. sebenarnya. Itu yang Benar. penting nak mengekalkan tradisi dalam pelbagai bentuk termasuk bentuk video dalam Ya. konten seperti ini. Dan kita lihat juga lah baru-baru ini kita lihat ni ada pegang apa? Pemegang anugerah ni. Silver ni, silver play button Ya, ya. bagaimana apa dah usaha sehingga tahap tu dan mungkin perasaan mungkin boleh kongsikan dengan penonton kita ni. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang sudah banyak menyokong dan menyokong dan melihat saya punya channel. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua, tidak kira di mana anda berada, di Indonesia ke, di Vietnam ke, di Brunei ke, di Eropah ke, di Amerika ke. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jadi bagaimana saya mendapat saya punya play silver button tu? Saya hanya menggunakan modal yang kecil, iaitu handphone dengan data saja, itu saja. Saya tak tahu dari mana tertariknya video saya ini. Saya cuma memasak macam orang lain di sana. Mereka pun memasak macam saya. Jadi mungkin mereka berminatlah dengan saya punya masakan, cara masakan saya. Sebab saya buat kelainan dan berlainan daripada masakan yang lain. Saya cuma guna bahan-bahan yang simple, guna buluh seperti yang saya katakan tadi lah. Jadi mungkin dari situ tarikan dia. Saya pun tidak sangka dan tidak memikirkan sampai ke tahap ini, sampai saya mendapat play silver button. Jadi saya sangat bersyukurlah masyarakat dapat menerima channel saya dan konten yang saya buat ini. Jadi tahniah kami di Sejahtera Asia ucapkan kepada Encik Abun. Kita tahu bukan mudah ya untuk mendapat anugerah ini silver play button ni, dan kita juga nak tahu bagaimana tercalonnya untuk anugerah ini. Apakah antara kriteria kelayakan untuk mendapat silver play button ni, Encik Abun? Untuk kelayakan mendapatkan play silver button ni ialah cuma syarat dia kena 100,000 subscriber. Nanti lepas kita dapat 100,000 subscriber tu kita akan dapat email. Jadi kita akan isi email tu, kita hantar. Lepas tu dia akan feedback dan jarak dalam sebulan kita punya play silver button akan sampai ke tangan kita. Sampai ke kita sendirilah. Itu pengisian kena menarik, pengisian kena dengan kata orang tadi environment yang ada kini itu. Sebab dunia teknologi seperti Encik Abun pada tadi, modal kecil je, telefon dan juga data saja mampu menjana pendapatan bulanan kita. Itu adalah rahsia YouTuber yang dikongsikan pada hari ini. Tapi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.